Hi guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe CAINCD channel. Okay, like and subscribe. Okay. Okay guys, hari ni kita nak bincangkan sedikit lah tentang topik sedekah. Okay, kita nak bincangkan sikit ya, tak banyak, tak panjang pun kita nak bincangkan ni. Kita nak bincangkan tentang topik sedekah. Macam mana kita bersedekah, apa niat kita bila kita sedekah, dan bagaimana cara kita nak bersedekah dengan mudah. Okey, sedekah. Kita tahu sedekah ni tak semestinya kita perlukan duit. Tapi kalau ada duit pun eloklah. Kalau tak ada duit pun macam-macam cara kita boleh sedekah. Okey, contohnya kita boleh bagi makanan, boleh bagi pakaian, boleh bagi apa jua yang hak kita yang masih elok, kita boleh beri kepada orang yang memerlukan. Itu yang penting. Okey, kalau ada duit kita bagi duit, kalau ada barang kita bagi barang, kalau ada makanan kita bagi makanan. Sangat simple dan orang cakap apa? Sangat senang konsep nak sedekah ni. Macam-macam cara kita boleh sedekah. Okey, tapi di sini kita nak bincangkan cara kita nak bersedekah dengan niat kita nak bersedekah. Okey, aku ada seorang member lah. Dia selalu tanya aku, "Weh, macam mana kau sedekah? Bila kau sedekah, aku tengok kau dapat banyak pulangan." Maksudnya Allah Ta'ala bagi aku banyak pulangan lah. Tu member aku tanya aku. Aku cakap, "Apa niat kau masa sedekah?" Aku niat. Dia cakap lah, aku niat, aku sedekah, aku mengharapkan Allah bagi yang lebih daripada aku. Okey, satu. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah pun kita nak niat macam tu, dan ia tak menjadi satu kesalahan pun bagi kita. Tapi aku cerita dekat dia cara aku bersedekah lah. Okey, contoh aku bagi duit lah. Contoh lah, aku pergi jalan. Tiba jumpa orang sapu sampah tepi jalan. Okey, fine. Aku jumpa sapu sampah, aku bagi dia RM10. Itu contoh lah, contoh. Okey, contoh. Aku bagi dia RM10. Aku bagi RM10 dan dia ucapkan terima kasih. Niat aku apa? Okey, niat aku bersedekah memang dah dapat pahala. Itu dah tentu. Dengan niat yang baik lah. Okey, jangan salah faham. Bila sedekah kita dapat pahala. Itu confirm. Bila kita sedekah kita dapat pahala dan kita dapat pulangan balik. Itu Allah yang menjanjikan. Betul? Okey, tapi dekat sini kita punya cara pula. Aku bagi dia RM10. Aku mengharapkan RM10 itu cukup untuk keperluan dia. Minum ke masa tu, makan ke kan, atau beli sikit ubat ke untuk anak yang sakit ke, kalau dia ada anak sakit, atau dia perlukan duit tu untuk apa. Aku mengharapkan itu cukup dekat dia. Walaupun aku rasa RM10 tu sikit, tapi niat aku mengharapkan RM10 tu dapat membantu dia. Dan aku tak pernah pun mengharapkan Allah Ta'ala bagi balasan lebih pada aku. Aku cuma mengharapkan orang yang aku beri sedekah tu dapat keperluan yang dia nak. Tak kira lah aku bagi RM10 ke, RM100 ke, kan RM200 ke, itu tak kira. Tapi yang aku mengharapkan dia mendapat keperluan tu. Dan sambil tu aku mendoakan kebaikan dia. Aku cakap, "Ya Allah, murahkanlah rezeki orang ni. Ya Allah, aku pernah merasa macam ni dulu. Ya Allah, aku tak sanggup tengok dia macam ni. Ya Allah, aku tak boleh tengok dia macam ni. Ya Allah, kau cukupkanlah keperluan yang dia nak." Itu akulah konsep aku sedekah. Aku tak mengharapkan aku bagi duit dekat orang, aku bagi barang dekat orang, aku mengharapkan Allah Ta'ala bagi lebih kat aku. Aku rasa macam konsep tu salah lah. Tak salah kita nak mengharapkan Allah bagi lebih kat kita. Tapi konsep yang kita guna tu, niat yang kita nak lebih daripada Allah tu, macam aku rasa macam ada something wrong somewhere lah dekat situ. Okay, betul, aku rasa macam tu guys. Aku rasa macam ada something wrong tak kena dekat situ. Kenapa kita nak mengharapkan lebih pada Allah bila kita beri kat orang lain? Why? Macam kita bekerja pula. Tapi ini kita mengharapkan keredaan Allah. Betul tak aku cakap? Tak, aku tak tahu korang setuju ke tak setuju, tapi itu aku. Bila aku sedekah, aku mengharapkan apa yang aku beri tu cukuplah sekejap untuk dia beli keperluan dia ke, atau guna keperluan dia apa-apa ke, tak kira lah aku bagi apa pun. Aku mengharapkan macam tu. Okey, aku tak mengharapkan aku beri pada orang, lepas tu aku mengharapkan lebih pada Allah. Macam salah lah dekat situ. Macam aku rasa situasi tu macam tak betul lah, kan? So whatever, tak kisah apa pun yang korang nak niat, tapi biarlah kita niat baik lah. Bila masa untuk kita sedekah ni, kita niat dengan baik lah. Itu yang paling penting lah. Okey, lagi satu.
aku nak cakap sikit tentang sedekah yang menunjuk dengan yang tak menunjuk. Hello guys. Okay, contoh macam kes Ustaz Abid Liu ni kan. Guys, dia tunjuk ke tak tunjuk ke, itu bukan hak kita nak judge dia. Itu satu hal. Kita ada hak nak judge dia. Aku tak nak komplain atau komen siapa-siapa yang ban dia, yang tak suka dia cakap bukan tentang dia. Tak, bagi aku, pendapat akulah. Pendapat aku, dia pergi rakam benda tu, sekurang-kurangnya kita tahu ada orang yang duduk dalam hutan tu. Kalau yang tengok video Ustaz Abid Liu tu, tahulah. Ada orang yang duduk dekat rumah buruk. Ada orang. Guys, kau tak nampak ke benda tu? Kalau dia tak rakam, kau nampak tak orang tu duduk situ? Kau nampak tak orang tu duduk dalam kemah? Kau nampak tak orang tu duduk dalam rumah yang orang cakap kambing garu-garu badan pun boleh roboh rumah dia? Kau tak nampak ke benda tu? Okay, kau tak nampak ke? Tapi aku nampak benda tu. Ya Allah, mana pergi kita selama ini? Mana pergi orang-orang kat kawasan tu? Mana pergi? Tapi aku tak naklah cakap orang-orang dekat kawasan tu tak tolong dia. Mungkin dia tolong tapi tak cukup. Maksudnya, mereka pun tolong ikut kemampuan mereka. So, Allah hadirkan Ustaz Abid Liu ni untuk bantu mereka. Tunjukkan dekat mata kita semua ni, ramai lagi yang memerlukan bantuan. Kita hidup senang, makan, pakai, tidur, semua senang. Rumah cukup lengkap. Kan? Tapi kita tak mencari orang susah. Jangan kata korang. Tak, aku tak kata siapa-siapa. Aku kata diri aku. Aku tak mencari orang susah. Ya, aku tahu, aku jumpa baru aku bagi. Aku jumpa baru aku bagi. Tapi aku tak mencari langsung orang susah. Itu masalah aku lah. Kan? Besok depan Allah Ta'ala, apa aku nak jawab? Guys, please. Jangan buruk sangka dengan apa yang orang buat. Dia pucuk pangkal balik pada hati kita ni. Balik pada hati kita. Okey, kita balik pada hati kita. Kalau kita nampak niat dia baik, benda tu akan jadi baik. Kalau kita nampak benda tu buruk, benda tu akan jadi buruk. Okey? So, husnuzon lah. Banyakkan husnuzon aku cakap. Husnuzon tu kena banyak. Okey guys. Aku tak nak bebek panjang-panjang pasal sedekah ni sebab ramai dah ustaz-ustaz yang olah benda ni kan. Aku cuma nak cakap satu lah. Bila kita sedekah, okey, pastikanlah nafkah anak bini kita cukup dulu. Itu yang aku nak cakap. Nafkah anak bini kita cukup lah. Mak bapak kita pun cukup kita bagi semuanya. Tak bagi banyak, kita cukup ada memberilah kepada keluarga kita ni. Tolong adik-beradik kita yang susah dulu. Tak payah cari orang jauh-jauh. Tu adik-beradik kita yang susah, pergi tolong dia dulu. Guys, aku nak tanya, separuh lah. Ada daripada korang pernah tanya ke adik korang ke, akak korang, abang korang ke, weh, korang cukup makan tak weh? Weh, korang susah ke? Weh, korang ada ni tak? Weh, korang perlukan bantuan tak? Pernah tak korang tanya macam tu? Pernah? Aku rasa ramai yang buat macam tu. Tapi aku cuma nak mengingatkan saja. Okay? Tanya dia orang. Weh, mak bapak korang masih hidup. Untung korang. Okay, mak bapak korang masih hidup. Tanya mak, abah, mak, ayah, walid, mak, umi. Tanya dia orang. Cukup tak duit bulan ni? Mak sihat ke apa ke? Cukup tak? Itu tanggungjawab kita. Tak kira lah. You anak lelaki ke? You anak perempuan ke? It doesn't matter lah. Kena juga tanya. Okay, kena juga tanya. Kok susah nak cari orang susah. Kono nak sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini. Tak perlu. Tak perlu. Family kita ramai. Siapa yang ada family ramai lah. Cari mereka dulu. Tanya mereka cukup ke tak makan. Tanya mereka apa mereka perlukan. Kalau boleh kita bantu, kita bantu. Kalau kita mampu bantu, kita bantu. Tapi kalau kita tak mampu bantu, kita tak boleh buat apa jugalah. Okay? Kalau boleh cuba sehabis baik untuk bantu orang-orang yang terdekat dengan kita. Ni anak bini tak cukup makan. Konon bagi duit sedekah sana, sedekah sini. Yo sana, campak duit sana. Tapi anak bini kat rumah habis. Tak dapat apa weh. Apa konsep korang pakai? Kan? Tak dapat apa. Tak perlulah sampai macam tu. Cukupkan keperluan dekat rumah kita dulu. Untuk anak isteri, untuk mak bapak, untuk diri kita. Lebih tu boleh kita sedekah dekat orang yang memerlukan. Tapi aku
tak tahu nak cakap macam mana. Sebab benda ni banyak terjadi lah. Banyak terjadi dekat keliling aku. Lebih ke orang lain daripada family sendiri. Wait guys, please lah. Okay, please, family first. Wife, son, kids, our wife first. Okay, our wife. Bukan our wife lah, wife korang lah. Okay, wife korang lah, anak korang lah. Okay, anak bini aku. Okay, mak bapak aku. Okay. Okay. Aku rasa aku tahu lah nak cakap macam mana lagi. Sebab apa yang jadi dekat keliling aku ni kan, bukan seorang dua lah, kawan-kawan aku. Okay, ramai lah yang jadi. Dia tinggal anak bini dia macam tu, tak bagi kotak kanting, tak bagi makan, tak bagi apa kan, dia tinggal gitu kan. Lepas tu pergi cari perempuan lain. Weh guys, kau lelaki lah, aku rasa aku dah lagi tajuk lah. Ini aku tak tahu lah nak cakap macam mana. Aku rasa aku macam dah lagi tajuk pula ni. Aku geram betul lah. Okey lah, sikit-sikit lah lari daripada tajuk aku lah, sikit lagi. Okey, sekarang kan kes ramai perceraian. Kan ramai orang bercerai. Aku nak cakap macam mana orang bercerai ni. Masalah bercerai yang, yelah mungkin jodoh mereka sampai situ, tapi sebab bercerai macam tak bersabar. Mungkin itu asbab untuk mereka bercerai. Tapi korang sebagai suami, korang sebagai isteri, wake up lah. Bila dah kahwin, bila dah akad nikah, tanggungjawab guys, tanggungjawab korang. Okay, tanggungjawab. Aku pun ada bini. Aku ada seorang bini. Belum dua, belum tiga. Memang takkan dua, takkan tiga. Sebab aku tak mampu guys. Okay, ada seorang bini, ada seorang isteri, dua anak. Okay, ni tanggungjawab aku. Aku lepas kahwin tak ada lah lepak. Tak ada lepak. Balik kerja, terus sampai rumah, ada anak bini. Kadang-kadang ada jugalah main game ke, Mobile Legend ke apa kan. Tapi tak ada sampai orang cakap lupa dunia. Okay, kita dah kahwin, kita ada tanggungjawab. Anak-anak perlukan kita apa semua kan. Okay, kalau korang abaikan anak korang, bini korang tak cukup makan, pakai, nafkah dekat rumah tak cukup, itu yang menyebabkan perceraian. Korang pula boleh enjoy kat luar lagi, puluh sini, sana, sini semua kat luar. Tapi dekat rumah tengah bayar macam mana guys. Susah macam tu guys. Aku malah nak cakap lain-lain tajuk ni. Lain pergi daripada sedekah bagi perceraian. Buat apa? Nanti kalau kes perceraian ni aku cerita buat lain lah. Okay, aku tak nak panjang-panjang kat sini. Cuma aku nasihatkan kat korang. Okay, family first. Okay, bersedekah dengan family dulu. Infakkan sikit harta kita dekat family kita. Infakkan sedikit harta dekat mak ayah kita. Okay, baru kita infakkan harta kita sedikit atau yang kemampuan kita dekat orang luar sana yang memerlukan. Okay, tak salah. RM1, RM2 pun tak jadi masalah benda tu semua. Yang penting niat kita ikhlas. Niat yang macam aku cakap ni, pastikan niat kita ni kan cukup untuk orang ni. Niat kita, ya Allah cukupkanlah untuk dia yang aku bagi ni untuk sementara ya Allah. Aku tahu dia susah ya Allah. Sian, dia cari makan, jual kepek, jual kopok kat tepi bank, kat tepi jalan, semua jalan-jalan bawa duk junjung benda tu. Penat weh. Kan hari tu ada seorang mamat datang rumah aku daripada Kelantan. Tangan tak ada sebelah. Duk junjung, jual kopok bang. Abang, saya jual kopok lekor. Aku sebab aku tak boleh jumpa orang macam tu. Serius aku cakap. Sebab dia tak ada tangan tapi dia boleh bekerja. Korang yang cukup, kita yang cukup tangan tulang empat kerat ni pun malas kerja. Tapi aku sebab tengok dia. Serius, aku bagi lebih kat dia. Bukan nak tunjuk aku baik, tapi sebabnya aku tengok dia tak ada tangan, ada sebelah tangan boleh junjung gitu, ketuk pintu rumah. Aku tak sanggup aku tengok. Cakap bang, ambil air, bagi minum air. Abang nak air bang, minum air dulu bang. Memang aku tak boleh cerita, memang sebab gila kalau nak cerita balik. Tapi kita yang ada tulang empat kerat ni, tolong usaha lah. Okay, tapi janganlah komplain, kau ada tulang empat kerat, kau bukan nak kerja, nak harap orang bagi. Tak boleh macam tu. Jangan cakap macam tu. Kalau kau rasa kau nak sedekah ni, kau sedekah. Kalau kau rasa kau tak nak, cukup, tak payah. Jangan cakap macam tu. Tak ada tulang empat kerat nak kerja tapi malah kerja. Jangan macam tu. Kita tak tahu apa ujian yang Allah berikan kepada dia. Okay, sampai dia tak boleh kerja. Atau dia dah cuba cari kerja tapi tak dapat-dapat. Kita tak tahu. Kita tak tahu guys. Kita tak tahu masalah orang. Kan? Kita tak tahu masalah orang. So sepatutnya kita tak boleh cakap macam tu lah. So kalau korang rasa korang nak sedekah dengan niat yang baik, berapa pun korang yang mampu, sedekahlah.
aku jamin Allah Ta'ala akan merahmati korang. Okay? Allah Ta'ala akan permudahkan urusan korang. Okay? Banyak fadilat sedekah ni, memang terlalu banyak. Okay? Siapa yang tak pernah bersedekah tu, aku syorkan boleh mulakan sedekah. Mulakan dengan senyuman. Senyuman tu pun satu sedekah, babe. Okay? Senyuman tu satu sedekah. Jangan senyum kat awet pula. Weh, tak boleh. Itu bukan sedekah. Tu menggatal namanya tu. Okay? Senyum. Paling bagus kita senyum dekat orang-orang tua. Paling bagus kita bertegur sapa dengan orang-orang tua. Itu yang paling bagus sekali. Sebab muka orang tua ni, kan? Muka orang tua yang kau rasa baik-baik, kau nampak baik ni, muka dia banyak rahmat. Allah turunkan rahmat dekat muka ni. So itulah sebabnya kita sepatutnya jaga mak bapak kita tu. Itu rahmat kita, syurga kita tu. Kalau kita tak jaga dia orang, weh, masak tu. Esok lah kubur, pangkar. Tak ada cakap apa lah. Okay guys, aku rasa aku dah tersasar jauh ni. Aku kalau bebel memang panjang-panjang. Okay, tak boleh nak buat apa lah. Okay guys, sampai di sini saja. Kita jumpa next video. Okay, jangan lupa subscribe and like CAINCD. Guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.